Siapa lagi manusia yang rugi bila masuk dalam bulan Ramadan? Tuan-tuan, antara manusia yang rugi yang ketika mana Allah bagi dia hidup dalam bulan Ramadan, dia hanya sekadar bangun pada pukul 4 pagi, dia hanya sekadar bangun pada pukul 5 pagi seawal itu, hanya semata-mata dia mengenyangkan perutnya yang lapar dia. Tapi dia tak ambil kesempatan itu untuk dia sembahyang tahajud walaupun 2 rakaat. Ruginya kita, tuan-tuan. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi nikmat dan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sama-samalah kita gunakan, sama-samalah kita habiskan untuk tujuan kita mengabadikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita melakukan segala arahan dan juga perintah daripada Allah, dan kita meninggalkan segala larangan dan juga tegahan daripada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi manusia, kita menjadi insan yang mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah kalau jadual hari ini bukan saya, jadual hari ini Ustaz Lutfi. Saya ni kalau ibarat main bola, pemain simpanan lah. Pemain simpanan ni kalau nak banding dengan pemain hak utama tu, coach ni, kalau pemain utama cedera ni, dia susah hati kan. Ikhwan susah hati lah tadi saya Ustaz tak boleh main. Cuma nak sebut apa, pemain simpanan ni dia tak sama lah dengan pemain utama tu kan. Pemain utama ni mungkin dia dari sudut ilmu dia lebih hebat, dari sudut amalan dia lebih hebat. Pemain simpanan ni kalau main bola pun kadang-kadang 5 minit nak habis baru masuk. Kira hari ni 5 minit kita berhenti. Boleh. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk perkongsianlah masihlah kepada Saudara Ikmal yang sudi jemput saya. Kalau ikut tu hari Khamis tu jadual saya, tapi ada perkara-perkara yang tak boleh nak main tapi Allah izin main juga. Tapi hari ini insyaAllah mudah-mudahan perkongsian pada tengah hari ini ataupun pada petang ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, iaitu satu tajuk golongan manusia yang rugi ketika mana berada dalam bulan Ramadan. Itu di antara, insyaAllah kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi memberi kehidupan kepada kita sampai hari ini, 10 Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sempat untuk kita habis Ramadan pada tahun ini, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang ini beruntungnya kalaulah kita manfaatkan betul-betul masa yang Allah bagi. Tambah-tambah Allah bagi ruang kepada kita untuk kita hidup di dalam bulan yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini.
Sebab tu ramai juga orang yang Allah bagi hidup dalam bulan Ramadan, Allah bagi pertemukan dia di dalam bulan Ramadan, tapi dia jadi orang yang sangat rugi di sisi Allah. Siapa golongan manusia yang rugi itu? Golongan yang pertama ni tuan-tuan, hak rugi bila masuk dalam bulan Ramadan, orang yang tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup dalam bulan Ramadan tapi dia hidup dalam keadaan tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini sangat rugi. Siapa orang yang tidak dapat keampunan daripada Allah ni? Di antaranya orang yang masuk dalam bulan Ramadan dia tak puasa. Ni pun banyak orang Islam masuk dalam bulan Ramadan tapi dia tak puasa. Saya ingat kawan saya cerita dulu, cerita lama lah, 20 tahun lepas. Dia cerita dia kerja satu kilang lah, dia kerja kilang belah kulim. Ada kawan dia kerja sekali dengan dia jenis tak puasa. Jenis tak puasa. Bila tak puasa waktu rehat, kedai orang Islam tak buka. Dia pergi makan di kedai Cina. Dia cerita lah. Kalau dia mohon saya mohon tuan-tuan. Tapi dia cerita macam tu lah. Dia tu kawan dia pergi kedai, orang bukan Islam dah, kedai Cina. Pergi makan nasi tu, saya tak puasa. Dia dah pergi makan di kedai tu, dia balik cerita, dia kata aku tadi tak puasa, aku pergi makan kedai Cina, dia kata. Kedai Cina tu jual babi pun ada, dia kata. Lepas tu duk cerita kat kawan saya tu. Kawan saya tanya lah dia, habis tu hang makan tadi, makan nasi ni hang buh babi apa makan? Dia kata, hang ingat aku tak reti ke, aku tak makan lah babi, aku makan kuah dia kata. Duk lak sampai terang tu. Dia ingat babi je haram, kuah tak haram kot kan. Tu nak cerita apa? Nak abang tak puasa bulan Ramadan. Banyak orang Islam hari ni dalam bulan Ramadan, dia hidup dalam bulan Ramadan tapi dia tak puasa. Bahkan hak teruk pun ada lagi kan. Dia dah tak puasa, dia tak puasa tu dia telah mencemarkan kemuliaan Ramadan. Hak subahat pun banyak juga. Jenis pergi 10 pagi jual nasi lah. Jual kat siapa tu, jual dekat orang tak puasa. Ini pun satu haru lah. Orang Islam. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi kata barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan, pengharapannya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosanya yang telah lalu. Tu orang yang hidup dalam keadaan Allah bagi ruang dan peluang dalam bulan Ramadan, dia puasa di atas dasar keimanan dia, pengharapan dia kepada Allah, maka orang ini dapat apa? Dapat keampunan daripada Allah. Maka orang yang tak puasa, dia ni rugi sebab tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia yang rugi lagi, ini juga manusia yang tak dapat juga keampunan bila mana masuk dalam bulan Ramadan. Siapa manusia yang kedua ini yang tak dapat keampunan? Yakni bila mana mereka hidup dalam bulan Ramadan, mereka tidak menghidupkan bulan Ramadan. Mereka tidak mendirikan bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Nabi sebut juga dalam hadis Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kata barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan. Hadis yang pertama tadi Nabi kata siapa yang berpuasa. Hadis yang ni pula Nabi sebut siapa yang mendirikan bulan Ramadan. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan atas dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengharapannya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih,
diampunkan dosanya yang telah lalu. Siapa manusia yang mendirikan bulan Ramadan ni? Siapa manusia yang menghidupkan bulan Ramadannya? Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi sebut, inna qiyama Ramadana yahsulu bi salati tarawih. Kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya orang-orang yang mendirikan bulan Ramadan, orang-orang yang menghidupkan bulan Ramadan, orang-orang yang mendirikan bulan Ramadan terhasil dengan mengerjakan salat sunat tarawih. Makna apa? Makna orang yang hidup dalam bulan Ramadan dan tak ambil peluang untuk salat tarawih, maka dia orang yang tidak mendapat keampunan. Sebab apa? Sebab dia di antara orang yang tidak menghidupkan malam Ramadan. Tuan sembahyang sini berapa rakaat? Tarawih 20. Esok buat 36 pula. Mazhab Maliki sembahyang tarawih 36 rakaat. Tak masuk dengan witir lagi, masuk dengan witir 39 rakaat. Esok sembahyang tarawih 39 rakaat, tinggal tu imam seorang. Cuma nak sebut apa, buatlah. Kita mampu sekadar mana, kita sembahyang sekadar mana kemampuan kita, kita buat. Tak apa sembahyang sunat kalau kita rasa tak larat, kita letih, bahkan kita sihat pun, kita boleh duduk, tak ada masalah. Cuma nak sebut apa, jangan kita lepaskan peluang untuk solat tarawih. Sembahyang tarawih dalam bulan Ramadan ni pun bukannya kita boleh buat ikut suka kita. Nak sembahyang pukul 2 tengah hari, 2 petang, tak boleh sembahyang tarawih pukul 2. Rajin terang mana pun. Sembahyang tarawih yang Allah Ta'ala bagi ni dalam 11-12 bulan ni, bulan Ramadan je ada, bulan lain tak ada. Rajin terang mana pun nak sembahyang tarawih bulan Syawal, tak boleh, tak sah tarawih kita. Sebab ada pun bulan Ramadan je. Bulan Ramadan pun malam baru boleh sembahyang. Malam tu pun kalau dah kita sembahyang Isya, lagi tak sembahyang Isya, lagi tak ada sembahyang tarawih. Sebab syarat sembahyang tarawih selepas daripada salat fardu Isya. Walaupun Isya masuk 8.38, tapi dia tak sembahyang Isya lagi, dia sembahyang Isya pukul 10 malam. Pukul 10 malam tu lepas sembahyang Isya baru dia boleh sembahyang tarawih. Sebab tu orang yang musafir waktu bulan Ramadan, kalau dia sembahyang Isya, dia buat jamak takdim. Dia sembahyang Isya dalam waktu maghrib, dia sembahyang Isya pukul 8 malam. Pasal apa? Pasal dia buat jamak. Habis sembahyang Isya pukul 8 tu, dia boleh sembahyang tarawih dia. Dia boleh sembahyang tarawih terus. Pasal dia dah sembahyang Isya. Begitulah sembahyang witir. Nak cerita apa? Jangan lepas peluang sembahyang tarawih. Ambillah bulan yang Allah bagi, masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita perbanyakkan amal, antaranya sembahyang tarawih. Sebab apa? Sebab kita nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak boleh buat 8 rakaat, buat 20 rakaat. Tak boleh buat 20 rakaat, buat 36 rakaat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ni dah lah 20 tak boleh buat, 8 pun dia tak buat. Rugi kita. Ambil peluang ni. Kita letih Ramadan, kalau tak boleh jemaah uzur dan sebagainya, tak boleh pergi surau, tak boleh pergi masjid, kita buatlah di rumah. Kalau kita ni tak boleh jemaah kerja dan sebagainya, kerja malam dan sebagainya, rehat waktu malam tu, kita ambil lah kesempatan sembahyang seorang pun tak apa di kilang dan sebagainya. Nak abang apa? Ambil peluang ini untuk buat ibadah, untuk mendapat keampunan daripada Allah. Itu di antaranya. Maka orang yang rugi siapa? Orang yang tidak mendapat keampunan oleh Allah bila masuk dalam bulan Ramadan. Antaranya apa? Antaranya dia tidak menjadikan malam Ramadan itu untuk dia sembahyang sunat tarawih. Itu di antara golongan manusia yang rugi. Siapa lagi golongan manusia yang rugi? Golongan manusia yang rugi lagi, bila mana masuk dalam bulan Ramadan, maka dia tidak menjadikan Al-Quran untuk dia baca. Sebab Al-Quran ni tuan-tuan, Allah turun dalam bulan Ramadan. Mulianya tuan-tuan bulan Ramadan ni sebab apa? Sebab di bulan Ramadan ni diturunkan Al-Quran padanya.
mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh para nabi dan anbiya disebabkan Nabi diwahyukan Al-Quran. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan Allah kata apa? Allah turunkan padanya Al-Quran. Kebun kalau kita boleh khatam 30 juzuk dalam bulan Ramadan, alhamdulillah. Kalau tak boleh khatam sekalipun kita sibuk mungkin kerja dan sebagainya, kita bacalah Quran walaupun sehari semuka. Biar ada, jangan hari-hari bulan Ramadan ni kita tak baca langsung Quran. Pasal apa ruginya kita? Kalaulah kita lihat kepada peristiwa penurunan Al-Quran, Allah turun Al-Quran ni dalam dua keadaan ataupun dalam dua bentuk penurunan Al-Quran. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran ini daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang ni Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sekaligus 30 juzuk, 114 surah, 6,000 lebih ayat Al-Quran. Berlaku khilaf lebih kurang 5 pandangan para ulama, 6,000 berapa. Maka Al-Quran yang sekaligus ni yang Allah Ta'ala turun daripada Lauh Mahfuz ni ke Baitul Izzah, langit dunia ni, inilah berlaku pada malam Al-Qadr. Ya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qadr pada ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah sebut sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadr. Kalau malam Al-Qadr ni 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir itu pun dikhususkan lagi dalam hadis-hadis pada malam ganjil. Malam ganjil itu pun lagi dikhusus lagi hanya pada satu malam saja berlaku. Maka nak sebut apa penurunan Al-Quran, peristiwa yang pertama ini Allah turunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, berlaku pada bulan Ramadan, iaitu pada malam Al-Qadr. Dan peristiwa yang kedua, Al-Quran Allah Ta'ala turunkan daripada Baitul Izzah, langit dunia, melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan sedikit demi sedikit mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku. Inilah yang mengambil masa selama 23 tahun. Ketika mana Nabi SAW dilantik menjadi Rasul umur 40 tahun dan Nabi wafat umur 63 tahun. Dalam tempoh 23 tahun inilah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi melalui malaikat Jibril sedikit demi sedikit. 13 tahun ketika mana Nabi berada di Mekah dan 10 tahun ketika mana Nabi berada di Madinah. Nabi waktu turun ataupun peristiwa yang kedua ni berlaku bila? Itulah yang berlaku pada 17 Ramadan. Yang kita cuti. Kalau Kedah tak cuti 17 Ramadan sebab Kedah cuti 1 Ramadan. Kalau Penang dia tak cuti 1 Ramadan tapi dia cuti 17 Ramadan nuzul Quran. Nak sebut apa? Dua-dua peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan. Peristiwa penurunan Al-Quran yang pertama juga berlaku dalam bulan Ramadan. Peristiwa penurunan Al-Quran yang kedua juga berlaku dalam bulan Ramadan. Iaitu yang kedua inilah 17 Ramadan ketika mana Nabi mendapat wahyu yang pertama dalam Gua Hira yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai ayat 5. Dua-dua peristiwa ni berlaku dalam bulan Ramadan. Amat ruginya kita hidup dalam bulan Ramadan, kita tak kisah dengan Quran. Tuan-tuan, Quran ni bukan hanya sekadar kita dapat pahala kita baca Quran. Quran hak kita baca ini juga akan menjadi syafaat kepada kita. Al-Quran yang kita baca hari ini juga akan menjadi pertolongan kepada kita bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tu banyak baca Quran ni bulan Ramadan pun duk karaoke lagi. Apa kerja ni? Hindustan pula tu. Dia dengan bini dia cuti, dia kata kat bini dia, jom kita karaoke hari ni, dia kata. Karaoke di rumah. Ake kuli hoya huban mitar unka hota he kese kaho me hoyara. Bini dia sambung tur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 u. Hindustan lagi bulan Ramadan pun. Sampai tak ada kerja. Sepatutnya bulan Ramadan banyak baca Quran. Sebab apa? Sebab Nabi perintahkan kepada kita dalam hadis Imam Muslim, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi kata, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat, kata Nabi. Quran tuan hak kita duk baca hari-hari ni, Quran yang kita duk berdamping dengan dia hari-hari ni, Nabi kata apa? Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai satu pertolongan, sebagai satu syafaat li ashabih, kepada orang yang membacanya. Kita nak dapat pertolongan syafaat daripada Quran, kita hidup kena baca Quran. Ni bulan Ramadan pun kita tak rebut peluang untuk baca Quran, maka rugi serugi-ruginya kita hidup dalam bulan Ramadan. Itu di antara golongan manusia yang rugi. Siapa lagi manusia yang rugi bila masuk dalam bulan Ramadan? Tuan-tuan, antara manusia yang rugi yang ketika mana Allah bagi dia hidup dalam bulan Ramadan, dia hanya sekadar bangun pada pukul 4 pagi. Dia hanya sekadar bangun pada pukul 5 pagi seawal itu. Hanya semata-mata dia mengenyangkan perutnya yang lapang dia. Tapi dia tak ambil kesempatan itu untuk dia sembahyang tahajud walaupun 2 rakaat. Ruginya kita, tuan-tuan. Sebelum Ramadan payah nak bangun pukul 4 pagi. Kalau dia bangkit pun dia bangkit muah kencing tidur pula. Tak sembahyang apa tu. Tu tak Ramadan. Tak Ramadan ni nak sembahyang tahajud payah. Tak Ramadan ni duk kerja terkejutnya. Tak dan nak tahajud. Pasal terkejut dengar orang bang subuh lah. Tahajud kau benar ke lah. Terkejut ya. Tapi bulan Ramadan Allah bagi dekat kita, kita boleh bangkit seawal 4 pagi. Kita boleh bangkit seawal 5 pagi. Ambillah ruang tu, ambillah peluang tu untuk apa? Untuk kita sembahyang paling kurang 2 rakaat tahajud. Ambil peluang tu. Kalau nak tunggu masjid surau ni, kebanyakan buat program 10 takhir Ramadan baru ada qiyamul lail. Ni hak kita duduk di rumah ni, kita duduk tuan-tuan duduk sini, perempuan duduk sini, ambil peluang tu, bangun tu sembahyang tahajud 2 rakaat, lepas tu makan. Ikutlah nak sembahyang dulu kan, nak makan dulu kan, terpulang pada kita. Janji kita jangan lepas peluang tu untuk sembahyang tahajud. Sebab sembahyang tahajud ini di antara apa? Amalan yang Nabi sebut yang membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ketika mana Nabi sampai di Madinah, disebut satu hadis daripada Imam Tirmizi, Nabi kata apa? 4 amalan Nabi sebut dalam hadis tu. Salah satu daripada 4 amalan itu, salah satu daripadanya Nabi kata apa? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Nabi kata, dan salatlah pada waktu malam ketika mana manusia sedang tidur, kata Nabi. Nak abang kata apa? Sembahyang tahajud, qiyam. Nabi suruh kita sembahyang malam ni, sembahyang tahajud. Antaranya Nabi sebut dalam hadis ni apa ganjaran yang Allah bagi. Nabi kata, tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan sejahtera. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan selamat, kata Nabi. Tuan-tuan, ruginya kita bila mana kita bangun seawal 4 pagi, 5 pagi kita tak sembahyang langsung. Rugi kita.
Sebab tu kalau kita tengok kekuatan kepada Islam, kalau siapa pernah baca kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan, kisah Sultan Muhammad Al-Fatih ni Nabi sebut dalam hadis Imam Ahmad. Nabi kata apa? Kota Konstantinopel akan dibuka oleh seorang tentera ataupun seorang ketua tentera yang sebaik-baik ketua, dan tentera sebaik-baik tentera, Nabi sebut. Sebab tu kalau kita tengok sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika mana dia berjaya membuka kota Konstantinopel daripada kerajaan kafir yang zalim, kerajaan Bizantin pada ketika itu, maka bila mana dia nak buat sembahyang fardu Jumaat yang pertama, bila berjaya menguasai kota tu, maka dia jadikan Hagia Sophia yang dulu ni adalah gereja, dia jadikan masjid kepada umat Islam yang disebut sebagai Masjid Hagia Sophia di Turki. Hari ini masih lagi ada. Maka tu asal gereja masjid tu dibuat, asal gereja dibuat masjid bila mana Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menakluki kota tersebut. Ketika mana nak sembahyang Jumaat, dia nak cari siapakah untuk jadi imam, siapakah yang layak nak jadi imam sembahyang Jumaat hari itu. Maka dia suruh guru dia Syekh Syamsuddin, guru dia pada waktu tu, guru dia tak mau jadi imam bagi alasan dah tua tak larat dan sebagainya. Maka dia pun himpunkan seluruh tentera dia buat pengumuman kepada tentera dia kata apa? Dia kata siapa-siapa di kalangan kita yang ketika mana usia balik sampailah hari pembukaan kota tersebut tidak pernah meninggalkan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Maka semua tentera dia tidak ada seorang pun yang duduk. Nak cerita apa? Semua tentera Sultan Muhammad Al-Fatih daripada usia balik sampailah hari pembukaan kota tersebut, tidak ada seorang pun yang pernah tinggal sembahyang fardu. Allahu Akbar. Kita banyak mana tinggal pun tak tahu. Hak tinggal tak qada lagi pun ada apa. Tu yang nak kata hebat. Nak cari tu imam seorang, tentera ramai ribu-ribu. Maka dia pun buat pengumuman lagi. Dia kata siapa-siapa di kalangan kita yang start daripada usia balik sampailah hari itu tidak pernah tinggal sembahyang sunat rawatib, iaitu sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Sebahagian tentera dia duduk dan masih lagi tentera dia yang ramai berdiri. Maka dia pun buatlah lagi pengumuman. Dia kata siapa-siapa di kalangan kita daripada usia balik sampailah hari itu tidak pernah meninggalkan sembahyang malam, yakni sembahyang tahajud. Itu barulah tentera dia semua duduk. Ada seorang yang tak duduk. Siapa yang tak duduk tu? Yang tak duduk tu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita tengok kisah dia, dia buka kota Konstantinopel itu ketika mana umur dia 21 tahun. Muda lagi. Umur dia waktu tu hanya baru 21 tahun, tapi dia berjaya membuka kota Konstantinopel itu. Bila mana dia berjaya membuka kota Konstantinopel itu, dia tukar nama daripada Konstantinopel kepada Istanbul, yakni Islam keseluruhannya maksud dia. Bila mana mai zaman Kamal Atatürk, dia tukar nama Istanbul kepada Istanbul. Maka hari ini lekatlah nama Istanbul. Tu nak cerita apa? Kalaulah tuan-tuan kita ambillah usia balik dia umur 15 sampai hari pembukaan kota tu umur dia 21 tahun, makna lebih kurang dalam tempoh 6 tahun. Dalam 6 tahun tu Sultan Muhammad Al-Fatih tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Ini hebatnya orang yang buat amalan sembahyang malam. Allah bagi kehebatan dekat dia. Kita bukan kata 6 tahun, 60 tahun terkejut, tak ada nak tahajud kan. Tu nak cerita hebatnya. Sebab itulah
Orang hak rugi ni apa? Orang hak rugi ni bila mana Allah bagi hidup dalam bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan pun dia tak boleh nak ambil juga kesempatan ni untuk dia sembahyang tahajud walaupun 2 rakaat. Padahal dia duk bangun dah hari-hari pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Tapi dia tak ambil peluang dan ruang yang Allah bagi ni. Mudah-mudahan tuan-tuan kita duk buat amal dalam bulan Ramadan ni. Kita boleh sembahyang tahajud walaupun 2 rakaat. Mudah-mudahan selepas Ramadan pun kita minta lah Allah bagi kekuatan dekat kita. Itu di antara manusia yang rugi. Dan siapa lagi manusia yang rugi bila mana dia hidup dalam bulan Ramadan? Antara manusia yang rugi lagi. Sambungan sikit hak tu, kalaulah orang yang tak boleh sembahyang. Contoh, mungkin muslimat kalau uzur dan sebagainya. Ataupun isteri kita, anak-anak kita hak perempuan dia tak boleh sembahyang. Hebatnya orang perempuan ni tuan-tuan, kalau isteri kita ni depa tak puasa pun, tak boleh puasa pun depa bangkit juga 4 pagi 5 pagi sedia makanan kat kita. Pasal kalau depa tak bangkit sedia makanan kat kita, kita ni masa tak makan kedarah apa. Orang Kedah kata tak makan kedarah apa. Itulah rugi kalau bangkit ke 4 pagi 5 pagi atau bangkit ke kerja makan kedarah ya, tapi tak sembahyang, tu pun rugi kan. Cuma nak sebut apa tuan-tuan, kalau kita ni tak boleh nak sembahyang, mungkin uzur dan sebagainya, ambil peluang pada waktu sahur tu nak buat apa? Perbanyakkan istighfar kepada Allah. Sebab Allah perintah dalam Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, wa bil asharihum yastaghfirun. Allah kata waktu sahur, masa waktu sahur ini bagi mereka iaitu yastaghfirun, beristighfarlah, mohonlah keampunan. Waktu sahur tu tuan-tuan, Allah Ta'ala dengar rintihan-rintihan kita. Waktu sahur tu kita hak tak boleh sembahyang, bukan kata tak boleh sembahyang, boleh sembahyang pun banyak istighfar, dan sembahyang sekali. Hak tak boleh sembahyang ni, banyakkan istighfar waktu sahur tu. Sebab apa? Allah suruh kita buat. Sebab tu kalau kita tengok bila kita buat qiyamul lail, banyak ustaz-ustaz ke siapa-siapa yang pimpin qiyamul lail, dia banyak di situ ada keampunan istighfar kepada Allah. Sebab apa? Waktu tu waktu sahur, hak Allah perintah dekat kita. Banyak dosa kita ni. Banyak dosa kita. Nak habaq dosa kita banyak ni tuan-tuan. Mungkin hari ni saya nampak tuan-tuan puan-puan hak duduk depan saya hak mungkin lah ni mungkin dah 50 60. Kita ni semua ada apa, hidup zaman silam kita kan. Apa kumpulan apa nak menyanyi lagu tu? Kenangan silam aku dan dirimu. Banyak kenangan silam kita. Dan mungkin hari ni saya kenal tuan-tuan, macam inilah kehidupan tuan-tuan. Tuan-tuan pun kenal-kenal saya ni ustaz dah kan. Mungkin hak kenangan silam kita dulu ni, mungkin hak usia remaja kita belasan tahun dulu ni, hak tudung pun tak pakai. Hak zaman tu menikah pun tudung tak pakai, baju pun kebaya ketat dekat pinggang. Zaman tu pakai sulak pendek main bola. Zaman tu sembahyang berlintang bukang kok mana kita pun tak tahu. Waktu tu umur kita belasan tahun. Waktu tu umur kita 20-an. Waktu tu umur kita 30-an. Hak kita ni jahatnya kita. Hak waktu tu banyaknya maksiat hak kita buat. Tapi hari ni orang nampak kita baik pasal apa? Pasal Allah dah tutup habis dah aib kita dulu ni. Tu sebab dia. Kalaulah contohlah kalau Allah buka aib saya ni depan hadapan tuan-tuan hari ni, apa tuan-tuan tengok saya? Loh ni kan ustaz, teruk nak mampu kan? Contoh. Kalau Allah buka aib tuan-tuan depan saya hari ni, apa saya nampak? Oh, nampak bagai serban bagus ingat hari ni. Dulu ni pahawan. Contoh ada kan? Tapi nak habaq apa Allah tutup aib kita sebab apa? Alhamdulillah Allah tunjuk jalan yang baik dekat kita hari ni. Sebab itulah orang yang baik ni, orang yang buat kesalahan, orang yang buat maksiat, orang yang buat dosa ni, paling baik dia lagu mana? Paling baik dah Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Kata Nabi, tiap-tiap anak Adam ini melakukan kesalahan. Tiap-tiap manusia ni buat salah. Kita ni tuan-tuan tak terlepas daripada salah.
Tapi Nabi sebut wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik kesalahan yang kita buat adalah bertaubat kepada Allah. Itu sebaik-baik dia. Sebab tu bila mana kita bangun pukul 4 pagi, 5 pagi bulan Ramadan, kita perbanyakkan istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Nabi yang maksum yang Allah pelihara dosa pun, Nabi istighfar sehari 70 kali. Kata Nabi, wallah inni la astaghfiruka wa atubu ilaik kulla yaumin mi'ata marrah. Dalam hadis ni Nabi sebut Nabi istighfar 100 kali. Dalam riwayat yang lain Nabi cerita Nabi istighfar 70 kali. Tu tera Nabi yang maksum, yang dipelihara dosa. Kita ni dosa berlambak. Ambil peluang ni, banyak istighfar. Kan? Kalau duduk seorang-seorang tu biar apa, biar kita ni ingat Allah pada waktu tu, biar jatuh yang mata pun tak apa. Sebab tu kelebihan yang Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Orang yang ketika mana dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainahu, sehingga kan waktu tu dia duduk bersendirian diri dia duduk seorang diri dia ingat kepada Allah, dia ingat kepada Allah, takut dia kepada Allah, sehingga kan apa? Sehingga kan mengalirnya air mata dia di hadapan Allah. Sampai kita ni menangis di hadapan Allah. Nabi kata apa? Orang ini di antara kelebihan yang dia dapat, dia adalah orang yang tergolong daripada 7 golongan manusia yang mendapat naungan arash daripada Allah. Ni riau dah tengok cerita Hindustan kan? Zaman tuan-tuan, zaman perempuan kan? Tengok filem Hati Meri Sati kan? Filem apa? Filem gajah kan? Riau. Tengok duduk depan tu, dost dost na raha, pyar pyar na raha, zindagi mein pera. Tu dah yang mata meleleh, keluar. Apa pun tak boleh, duk riau depan TV tu. Depa riau boleh agak duit, depa belakon. Kita riau apa pun tak ada. Masak pun haram tak masak hari tu. Siapa Hindustan 3 jam depan TV. Sepatutnya kita keluar ayat mata tadi untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah. Sambil duduk ni teringat dosa kita banyak ni, ingat kepada Allah. Bangkit pukul 4 pagi, bangkit pukul 5 pagi, Allah bagi dalam bulan Ramadan ni buat apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal-azim alladzi la Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tubna ila Allah wa raja'na
على ما فعلنا. Tuan-tuan ambil kesempatan tu. Kita duk bangun hari-hari. Ruginya kita kalau kita tak ambil ruang dan peluang yang Allah bagi ni untuk kita banyakkan istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita nak mendapat keampunan di sisi Allah tambah-tambah bulan Ramadan ni. Tu manusia yang rugi. Siapa tuan-tuan manusia yang rugi? Bila mana Allah bagi hidup di dalam bulan Ramadan, dia tak ambil kesempatan yang dia bangun seawal 4 pagi 5 pagi untuk dia salat, untuk dia istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Dan di antaranya lagi manusia yang rugi. Siapa tuan-tuan orang yang rugi dalam bulan Ramadan? Bila mana dia hidup dalam bulan Ramadan, ya Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang kepada dia, dia tidak ambil kesempatan untuk perbanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. Sebab Nabi sebut dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Nabi kata apa? Afdalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Luar Ramadan pun baik juga kita sedekah, tapi dalam bulan Ramadan ni lebih baik, Nabi kata. Sebab tu sahabat kata bila masuk bulan Ramadan, pemurahnya Nabi seperti mana daun yang kering yang berguguran bila mana ditiup oleh angin. Abang kata Nabi pemurah dah, tapi masuk bulan Ramadan lebih-lebih lagi Nabi menjadi orang yang pemurah. Kita ada duit lebih, Allah bagi sedekah bulan Ramadan. Sehari RM1 enggak? 30 hari Ramadan RM30 kita sedekah. Alhamdulillah. Ambil kesempatan ini. Sebab apa? Apa yang kita sedekah, harta yang kita sedekah hari ini, kita yakinlah bahawasanya tidak akan berkurang di sisi Allah. Allah akan ganti kepada kita ni lebih baik. Sebab tu Nabi kata ma naqasat sadaqatan min malin. Nabi sebut tidak akan berkurang harta yang kamu sedekah. Nabi sebut mungkin zahir kita nampak RM10 ni habis buah dalam tabung, contoh kata zahir kita nampak habis, tapi hakikatnya di sisi Allah tidak berkurang sedikit pun. Allah ganti. Tak ada kita jumpa no kok lah keluar surat khabar dan berita harian seorang dermawan muflis pasal rajin bersedekah. Tak ada tuan-tuan. Kalau hak jenis muflis ni pasal apa? Skim cepat kaya banyak kan. Tapi hak derma banyak ni, orang hak pemurah ni, dia tak akan rugi, tak akan berkurang harta dia. Sebab tu tak kiralah kalau zaman mak kita dulu ni, saya ingat masa budak-budak antara bila masuk bulan Ramadan, mereka ini sangat praktik sedekah makanan. Kita ingat ni besar-besar sekolah rendah darjah 1, darjah 2. Mak-mak kita dulu ni, zaman tu 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, tengah hari lepas apa? Lepas lohak macam ni, masuklah dapur. Uli tepung lah, tak kira lah dia nak buat apa pun. Uli tepung nak buat buah Melaka kan, nak buat apa kan. Dia masak tu daripada lepas lohak, dia masuk dapur tu sampai buka puasa lagi. Dia buat segala macam di rumah tu. 6.30 pukul 7 sebelum nak buka puasa, 7.30 buka puasa, pukul 6.30 ni habis masak apa semua. Pukul 7 ni ada jiran di sekeliling rumah kita, mak menakan kita, pak menakan kita, jiran kita ni ada 5 orang dekat keliling rumah tu, dia ambil 5 pinggan, dia bubuh apa dia masak. Kalau dia buat buah Melaka 5 pinggan, buah Melaka dia bubuh. Kalau dia goreng mi goreng 5 pinggan dia bubuh. Apa semua yang dia masak tadi seri buka ke? Sembang bak makan pula tengah hari ni. Dah puasa puasa ni macam-macam jenis kuih, tak pernah ada pun ada. Badak berendam, puteri mandi, itu semua tak ada tu. Mai bulan puasa berlambak kuih tu, tak pernah tengok pada. Semua nak sebut apa? Orang mak kita ni dulu dia buat. Dia suruh kita pergi hantar pukul 7 sebelum kau puasa, pergi hantar dekat jiran. Kita pun pergi hantar. Lepas habis hantar, jiran kata tunggu sana ni ambil pinggan balik ni, awak balik. Dia bukan bagi pinggan saja, dia bubuh pula hak dia masak tu. Tu. Tapi hari ni di kampung pun jarang dah amalan ni berlaku. Tak tahu mungkin sibuk kot zaman lah ni orang kerja. Dulu ni orang bakat masak. Tak apa kalau sibuk kerja pun kita balik beli di bazar Ramadan tu, beli bagi lebih. Martabak jangan beli 2 biji, yang beli 4 biji, 2 biji lagi sedekah. Sedekah bulan Ramadan.
Itulah yang bila mana Nabi sebut orang yang sedekah bulan Ramadan ni, Nabi kata dapat 3 kelebihan ni, diampunkan dosa, dijauhkan daripada neraka, dan juga mendapat pahala la yanqusa, tidak akan berkurang pahala yang didapat tu dengan orang hak puasa tadi. Sebab tu sahabat yang miskin ni, depa tak ada makanan, depa tanya Nabi terus. Sebab Nabi sebut 3 kelebihan yang besar ni bagi orang makan buka puasa. Bila sahabat yang miskin ni, mereka tak ada makanan, mereka tanya Nabi, wahai Rasulullah, kami ni tak ada makanan apa pun, kami nak bagi apa? Kalau orang tanya kita lagu tu, kita nak jawab apa? Hang dah tak ada apa, tak payah duk bagi, ya? Dah tak ada. Tapi Nabi tak jawab lagu. Nabi kata, kalau tak ada apa, bagilah walaupun sebiji buah kurma, Nabi kata. Kalau tak ada sebiji buah kurma, Nabi kata, bagilah segelas air. Air sejuk tu lah. Nabi kata kalau ataupun bagilah air yang dicampurkan dengan susu. Nak sebut apa? Nabi suruh buat amalan tu, bagi makanan. Sedekah tu dalam bentuk sedekah apa? Sedekah makanan kepada orang buka puasa. Kita ambillah peluang bulan Ramadan ni, banyakkan sedekah. Tak kiralah sedekah duit ringgit ke, sedekah makanan ke, sedekah apa-apa. Ambil peluang dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Allah gandakan pahala yang sunat dan pahala yang wajib diganda sehingga 70 kali ganda berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan yang terakhir saya nak kongsi pada petang ini, iaitu golongan manusia yang rugi. Siapa dia? Iaitu mereka yang berpuasa tetapi tidak mengambil kesempatan di saat nak buka puasa untuk berdoa. Ini juga rugi. Sebab apa? Waktu ni adalah waktu yang mustajab kita berdoa. Siapa ni? Orang yang berpuasa, ketika mana dia nak buka puasa tu, ambillah tuan-tuan peluang 10 minit ke, 5 minit ke, sebelum buka puasa tu kita himpunkan seluruh ahli keluarga kita doa waktu tu. Waktu tu tak payahlah duk kalut nak tengok drama lagi. Ni drama apa, nak buka puasa lah. Bulan puasa ni kan boleh TV tu siang hari tutup dah, tak payah duk buka. Ambil peluang tu baca doa. Sebab waktu tu doa yang mustajab. Waktu yang mustajab. Sebab tu Allah perintah dalam Al-Quran. Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, aku akan nescaya aku akan perkenankan, kata Allah. Ambil waktu yang mustajab tu ni duk kalut. Hak jenis duk kalut apa? Dia duk ambil gambar, dia masak apa? Duk up dekat orang. Dia kata hari ni buka puasa masak kotel kerang dia. Dia pun buh gambar kotel kerang tu hantar dalam grup WhatsApp. Haram tak bagi kat orang pun. Buh gambar orang tu duk kalut, duk upload gambar hak dia masak. Dia buat mi ketam tu, dia cepik ketam sampai duk kat mangkuk. Dia ambil gambar buh dalam apa? Facebook dia. Oh, alhamdulillah hari ni buka puasa makan mi ketam. Satu dunia orang tengok mi ketam dia masak tu. Haram tak bagi orang pun. Duk buat kalut benda tu buat apa? Tak payah duk cerita kat orang lah hang masak apa pun. Orang bukan nak tahu hang masak apa, tak payah duk buh lah hang masak apa. Hang nak buka puasa makan apa. Nak cerita apa? Ambil kesempatan waktu tu 10 minit, 5 minit sebelum buka puasa, banyakkan berdoa kepada Allah. Sebab waktu itu adalah waktu yang mustajab. Waktu itu waktu yang Allah nak perkenankan doa kita. Bayangkan kalau daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, kalau kita doa hari-hari waktu tu, takkan Allah Ta'ala tak perkenankan doa kita. Ambil. Sebab doa ini juga adalah satu ibadah, sebagaimana yang Nabi sebut dalam satu hadis. Kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa ini adalah ibadah. Bahkan Nabi sebut ad-du'a silahul mu'min. Doa ini juga adalah senjata bagi orang mukmin, kata Nabi. Maka tuan-tuan, amat rugi orang yang hidup dalam bulan Ramadan dan tak ambil peluang waktu itu untuk diperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja dululah perkongsian kita pada petang ini. Mudah-mudahan berbagi Ramadan lebih kurang 20 hari, 19 hari ya Allah Ta'ala. Lepas daripada ni mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita
untuk kita teruskan melakukan amal yang saleh kepada Allah, perbanyakkan amal ibadah kepada Allah di bulan yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini. Mudah-mudahan segala amal saleh yang kita buat pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan saleh ini menjadi asbab untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sekadar ini saja dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu dan ayah kami ya Allah, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya Allah, ampunilah dosa ibu dan ayah mertua kami ya Allah, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa istri kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa pasangan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa jiran-jiran kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu kami ya Allah, yang bersusah payah mengandungkan kami selama 9 bulan 10 hari ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu kami ya Allah, yang bersusah payah melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu kami ya Allah, yang bersusah payah menyusukan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ayah-ayah kami ya Allah, yang bersusah payah mencari rezeki untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau pesongkan hati-hati kami ini ya Allah, setelah engkau memberi petunjuk dan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan iman ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan iman ya Allah. Ya Allah, bangunkanlah kami dalam keadaan iman ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga dengan keimanan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikanlah kubur kami kubur ibu dan ayah kami, kubur ibu dan ayah mertua kami, kubur anak-anak kami, kubur seluruh ahli keluarga kami, kubur pasangan kami, satu taman
daripada taman-taman syurga. Ya Allah, jauhkanlah kubur kami, kubur ibu dan ayah kami, kubur ibu dan ayah mertua kami, kubur anak-anak kami, kubur seluruh ahli keluarga kami, kubur pasangan kami, satu jurang daripada jurang-jurang api neraka. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahannya. Ya Allah, berilah nikmat syurga kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah nikmat syurga-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah nikmat syurga-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, bangunkanlah kami bersama dengan para anbiya, ya Allah. Ya Allah, bangunkanlah kami bersama dengan para syuhada, ya Allah. Ya Allah, bangunkanlah kami bersama dengan para ulama, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, andainya ini Ramadan yang terakhir bagi kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah segala taubat kami ini, ya Allah. Ya Allah, andainya ini Ramadan yang terakhir bagi kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal-amal saleh kami, ya Allah. Ya Allah, andainya ini Ramadan yang terakhir bagi kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan salat kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan puasa kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan sedekah kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amalan kebajikan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا